Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bila anak-anak, hari ini kita sambung bab 7, ketaksamaan linear. Apa yang kita nak belajar hari ini adalah ketaksamaan. Apakah ketaksamaan? Ketaksamaan adalah hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Kita kenali sebagai ketaksamaan. Bila kita nak bandingkan nilai nombor, kita akan gunakan simbol. Simbol yang ni digunakan mewakili kurang daripada. Dan simbol ni kita gunakan untuk mewakili lebih daripada. Jadi, ni kamu perhatikan. Dia ni kita nak wakilkan dia sebagai kurang. Simbol yang ini kita wakilkan sebagai lebih daripada. Ini akan mewakilkan nilai ketaksamaan kita nanti. Bila kita tengok contoh, isikan tempat kosong dengan simbol lebih besar atau kurang daripada, supaya penyataan itu boleh tulis ketaksamaannya bagi mewakilkan lebih besar daripada atau kurang daripada. Baiklah, kita tengok soalan 1. Negatif 5/6 dengan 4. Adakah negatif 56 lebih besar atau kurang daripada? Bila kita perhatikan, nilai negatif 5/6 ini adalah kurang daripada 4. Jadi kita akan wakilkan simbol kurang daripada. Contoh B, 4 kuasa 2. Adakah dia lebih besar atau kurang daripada 9? Sebelum kita jawab, kita kenal pasti dulu apakah nilai 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 bermaksudnya 4 darab 4, iaitu 16. Jadi 16 sebenarnya dia lebih besar daripada 9. Jadi kita gunalah simbol lebih besar. Seterusnya, kita nak memerihalkan ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan algebra. Kita tengok contoh 2 Dalam gambar rajah di bawah, kita nak perihalkan hubungan antara X dengan 8 dalam ketaksamaan menggunakan simbol kurang daripada. Dan seterusnya menerbitkan ketaksamaan algebra bagi hubungan itu. Bila kita perhatikan garis nombor ini, X ini duduk di belakang 8. Maknanya X dulu baru 8. Kalau semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Jadi kita tahu nilai X adalah kurang daripada 8. So, bila kita nak tulis ketaksamaan, kita akan gunakan simbol kurang daripada. Simbol yang ni kurang daripada. Jadi kita tulis X kurang daripada 8. Inilah kita panggil ketaksamaan algebra bagi contoh yang diberi. Kita nak mengenal hubungan antara ketaksamaan. Ada lebih besar daripada atau sama dengan, kurang daripada atau sama dengan. Kita boleh menggunakan simbol yang ni Yang ni simbol lebih besar daripada atau sama dengan. Kita gunakan simbol lebih besar, cuma kita tambahkan garisan di bawah tu So ini maksudnya, kalau kamu jumpa simbol ini, maksudnya nilai itu lebih besar atau sama dengan. Yang seterusnya kurang daripada. Simbolnya kita gabungkan simbol kurang daripada dan kita tambah satu garis di bawah tu. Jadi nilai yang kita nak cari adalah kurang daripada atau sama dengan. Baiklah, kita tengok contoh. Ini contohnya biasanya kita akan jumpa di jalan-jalan raya dia ada simbol dekat tepi tu, dia tulis 110 km per jam. Ini menunjukkan had laju bagi satu
kenderaan yang melalui sesuatu jalan. Okey, jadi kita katalah, jika V adalah mewakili laju dalam kilometer per jam, maka V ini, mana laju ini, dia boleh sama dengan 110 dan mesti kurang dari 110. Maknanya, kita tahu had kelajuan kereta atau kenderaan, kalau dia tulis 110, kenderaan itu tidak boleh melebihi daripada 110. Dia mesti sama dengan 110 atau kurang daripada. Jadi, dua ni kita ada dua simbol di sini. Sama dengan kurang daripada. Jadi, kita boleh gabungkan kedua-dua ini iaitu kesamaan dan ketaksamaan dengan menggunakan simbol lebih kurang daripada. Atau sama dengan. Kita tulis macam ni ya. V kurang atau sama dengan 110. Okey. Apa maksudnya? Kita boleh menggunakan garis nombor untuk menunjukkan hubungan V tadi ya. Kita menggunakan lebih atau kurang daripada atau sama dengan 110. Okey, kita gunakan simbol yang ini ya. Okey, buat satu garisan. Okey, bila garisan ini kita tahu had kelajuan tadi 110. Kita tandakan bulat. Okey, buat garisan ke kiri sebab had laju ini kurang daripada atau sama dengan. Bila kurang daripada atau sama dengan, nilai yang kita nak cari, yang mungkin bagi V ialah, ni contoh ya, antara yang mungkin bagi ialah V itu boleh sama dengan 110, 105, 90, 80 ya, yang mungkin ya. Bagaimana pula kalau kita gunakan garis nombor untuk menunjukkan laju kenderaan yang tidak mematuhi papan tanda lalu lintas? Apakah risiko yang dihadapi oleh pengguna lembuh raya yang tidak bertanggungjawab ini? Kita boleh gunakan garis nombor untuk mewakilkan bagi pemandu yang tidak mematuhi had laju tadi ya. Maknanya pemandu itu memandu lebih daripada 110. Jadi kita boleh wakilkan dengan garis lurus, bulat, kosong di tengah dan kelajuan ini melebihi 110. Jadi kita boleh tulis V sama dengan mungkin 115, 120, 130 dan seterusnya lah. Jika kita nak wakilkan nilai yang mungkin bagi V jika pemandu itu memandu lebih. Jadi nilainya tak boleh sama dengan 110. Dia lebih daripada. Maknanya nilainya lebih dari 110. Bila kita nak lukis garis nombor, kita buat bulat. Garis itu ke kanan, kosong ya. Beza dengan yang tadi. Kalau simbol sama dengan, ada sama dengan ini, untuk kita bina garis lurus, kita akan buat garis lurus bulat penuh ya, hitam penuh dan arahnya ke kiri. Kalau simbol tu lebih besar nanti atau sama dengan bulat hitam ke kanan. Baiklah, kita tengok nota yang contoh ya. Contoh yang ketiga, Fatimah memperoleh upah kerja lebih masa apabila dia bekerja sekurang-kurangnya 9 jam sehari. Jika T ialah bilangan jam bekerja sehari, perihalkan ketaksamaan berdasarkan situasi di atas dengan menggunakan lebih besar daripada atau sama dengan atau kurang daripada atau sama dengan. Baiklah, kita kena pastikan apa maklumat yang diberi.
Fatimah memperoleh upah lebih masa apabila dia bekerja sekurang-kurangnya 9 jam. Maksudnya, kalau dia bekerja lebih dari 9 jam atau sama dengan 9 jam, baru dia akan dapat upah kerja lebih masa. Jadi, nilai T kita boleh wakilkan dengan T adalah lebih besar daripada atau sama dengan 9. Maksudnya, bilangan jam yang Fatimah bekerja mestilah lebih besar atau sama dengan 9, baru dia dapat upah kerja lebih masa. Okey, keyword di sini sekurang-kurangnya. Okey, maksudnya paling sikit 9 jam. Maksudnya lepas pada 9 jam, okey, dia akan dapat upah. Tapi kalau kurang dari 9 jam, dia tidak ada upah untuk lebih masa. Sebab tu kita tulis T ini nilainya lebih besar daripada atau sama dengan 9. Okey, kita tengok B. Kita wakilkan ketaksamaan itu dengan garis nombor dan terbitkan ketaksamaan. Okey, so kita boleh wakilkan dengan ketaksamaan. Okey, kita tahu bahawa Fatimah kena bekerja sekurang-kurangnya 9. Jadi kita letak 9 dan dia mesti lebih dari 9. Jadi kita akan wakilkan dia T lebih besar atau sama dengan 9. So, dia punya ketaksamaan dia ialah T lebih besar atau sama dengan 9. Ini untuk mewakilkan nilai T. So, nilai-nilai T yang mungkin ialah 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Okey, baiklah, kita nak tengok apakah sifat-sifat ketaksamaan. Okey, kita tengok ya. Jika A kurang daripada B, maka B lebih besar dari A. Okey, kita buat ya. Jika A kurang dari B, maka B lebih besar dari A. Contohlah, A ini 2, B ni 4. Jadi, bila kita kata 2 lebih besar dari 4, maka A kurang dari 4, maka 4 kurang dari 2. Diterbalik saja ya. Okey, itu kita kata akas bagi ketaksamaan. Okey. Seterusnya sifat ketaksamaan yang lain. Contoh ya, jika A ada satu nombor ya, kurang daripada B dan B kurang daripada C, maka kita boleh buat kesimpulan A adalah kurang daripada C. Kita kenali sebagai sifat transitif. Iaitu, bila kita tuliskan, okey ya, A kurang dari B, B kurang dari C, maka A kurang dari C. Okay. Macam sakitlah contoh-contoh ni. A adalah 2, B adalah 4, C adalah 6. Jadi, 2 kurang dari 6 lah. Okey. Kita tengok contoh. Tulis sifat akas bagi ketaksamaan yang berikut. Okay, yang pertama, 10 lebih kecil dari 24. Jadi, kita boleh tulis sebagai 24 lebih besar dari 10. Terbalikkan operasi dia, nombor juga kita ubah. Ya. Sama dengan negatif 4 lebih besar dari negatif 13. Jadi kita tukar akas dia, negatif 13 lebih kecil dari negatif 4. Okey. Sifat transitif pula, bagi ketaksamaan negatif 5 lebih kecil dari negatif 1, lebih kecil dari 9. Jadi kita kata negatif 5 ini lebih kecil dari 9. Ini sifat transitif. Okey. So, kita tengok lagi sifat-sifat lain. Okey, apabila kedua-dua belah ketaksamaan ditambah atau ditolak dengan satu nombor positif atau nombor negatif, simbol ketaksamaan tidak berubah. Contoh ya, A kurang dari B. Bila kita tambahkan satu nilai C, okey, B tambah dengan C,
kita akan dapat nilainya tidak berubah. Maknanya masih lagi sebelah kiri ini kecil dari sebelah kanan. Okey, sama pula jika A lebih kecil dari B, bila kita tolakkan, sama juga kita akan dapati A tolak C lebih kecil dari B tolak C. Okey, jika A lebih kecil dari B, okey, bila kita tambahkan dengan nombor negatif, okey, sama juga dia akan dapat juga lebih kecil dari B tambah dengan nombor negatif tersebut. Okey, so bila A lebih besar dari B, okey, A tolak dengan nombor negatif, dia akan sama dengan nilai, okey, lebih kecil juga B tolak dengan negatif C. Contoh ya, kita bagi 2 ya. Yang ni ya. Bila kita tambah dengan 3, 2 tambah 3 5, 6 tambah 3 9. So dia tetap dapat 5 lebih kecil dari 9. So ini sifat dia ya. Jika kita menambah satu nombor positif atau nombor negatif, simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Sama ya. Kita tengok ya. Kalau kita tolak ya. 2 tolak 3 dapat negatif 1. 6 tolak 3 dapat 3. So dia akan sama ya. Nilai itu masih lagi lebih kecil ya. Okey, sama juga. Okey, jika 2 lebih kecil dari 6, bila kita tambah dengan nombor negatif, kita akan dapat nombor negatif lebih kecil dari 3 ya. 6 tambah negatif 3 dapat 3. Okey, sama juga bila kita tolak dengan nombor negatif, 2 tolak negatif 3 sama dengan 5, 6 tolak negatif 3 sama dengan 9. So, masih maksudnya sama. Okey, apabila kedua-dua nombor didarab atau dibahagi dengan satu nombor negatif, ketaksamaan itu disongsangkan. Okey, apa maksudnya? Contoh ya, bila A lebih kecil dari B, so bila kita darabkan dengan negatif, nilai ini akan dapat terbalik ya. A akan jadi lebih besar daripada B ya bila didarabkan dengan negatif C. Okay, sama juga bila A lebih besar, bila kita bahagi dengan nombor negatif, okay, dia akan bertukar simbol. Okay, asal dia lebih kecil, dia akan jadi lebih besar. Tengok contoh ni ya. Okay, contoh ya, 2 dengan 6. Okay, 2 darab negatif 3 dapat negatif 6. 6 darab negatif dapat negatif 8. Asal tadi 2 lebih kecil dari 6. Bila kita darab dengan nombor negatif, okey, negatif 6 ini lebih besar dari negatif 18. Sebab tu simbolnya bertukar. Okay, sama juga bila kita bahagi dengan nombor negatif, 2 bahagi negatif 2, okay, lebih besar daripada 6 bahagi negatif 2. So, akan dapat negatif 1 lebih besar negatif 3. Asalnya nombor tadi 2 kecil dari 6. Jadi, bila kita dah bahagi dengan nombor negatif, dia akan berubah nilainya. Ya. Okey, jadi kena ingat, kalau kedua-dua persamaan ini dibahagi atau didarab dengan nombor negatif, simbolnya akan berubah. Kalau asalnya positif, dia akan jadi, asalnya kecil, dia akan jadi besar. Kalau besar, dia akan jadi kecil lah. Okey. So, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab dengan negatif 1, simbol ketaksamaan disongsangkan. Contoh ya. So, A darab negatif 1 akan dapat negatif A. Jadi, kita songsangkan, terbalikkan simbol ni ya. So, dia akan dapat lebih besar dari negatif B. So, tengok contoh ya. Contoh 2 dengan 6 juga ya. 2 lebih kecil dari 6. Bila kita darab negatif 1, dia akan jadi negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Okey, apabila operasi salingan dilakukan ke atas nombor di kedua-dua belah ketaksamaan, simbol ketaksamaan disongsangkan. Contohnya, A lebih kecil dari B. Dia akan sama dengan bila kita letak pecahan ya, 1 per A, dia lebih besar dari 1 per B. Contohnya, 2 tu nombor bulat kan. Okay, bila kita jadikan dia pecahan 1 per 2, dia akan lebih besar dari 1 per 6. Okay, jadi ini dikenali sebagai songsangan terhadap pendarapan. Okey, baiklah.
Anak-anak boleh buat latihan muka surat 157 ya. Mahir diri 7.1. Soalan 1, isikan tempat kosong dengan simbol lebih besar atau lebih kecil. Okey, nombor 2, berdasarkan garis nombor, perihalkan hubungan X dan Y. Gunakan ketaksamaan menggunakan lebih besar daripada dan terbitkan formula dia ya. Okey, juga buat soalan 3. Okey, bentukkan persamaan, ketaksamaan di situ. Okey, adakah lebih besar ataupun lebih kurang daripada. Okey, dan A ni. Okey, jika A di simpanan minimum, membuka sebagian, binakan satu ketaksamaan algebra ya. Okey, dan 4, buat ketaksamaan menggunakan garis nombor. Ingat ya, kalau lebih besar dia akan ke kanan, tapi simbolnya bulat, kosong saja bulat tu jangan diwarnakan, dia akan menghadap ke kanan. Kalau lebih kecil, kosong bulatannya, dia akan menghadap ke kiri. Okey, jika ada tanda sama dengan, ya, bulatan itu akan jadi penuh, dan kalau lebih besar dia akan ke kanan, kalau lebih kecil dia akan ke kiri ya, untuk garis nombor tersebut. Kan? Nombor 5, isikan tempat kosong dengan simbol lebih besar atau lebih kecil berdasarkan pernyataan yang diberi. Okey, gunakan pengetahuan kamu tentang akas yang telah kita pelajari tadi. Okey, baiklah itu saja. Selamat belajar.